Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi dan saya hormati, kepada segenap para a'immah, alim ulama, para asatidzah yang berada di Masjid Wilayah Persekutuan, begitu juga segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang bersama saya dalam serambi ilmu online bersama Masjid Wilayah Persekutuan, yang mana saya ditugaskan untuk mengisi program atau pengajian kitab tasawuf, iaitu kitab Ayyuhal Walad karangan Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam situasi yang susah juga kita dapat meneruskan pengajian ilmu walaupun tidak berada secara fizikal, akan tapi ilmu tetap harus disebarkan dan tetap dipelajari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit muqaddimah, iaitu pembukaan tentang kitab yang akan kita pelajari ini. Dan kitab tersebut adalah kitab yang bernama Ayyuhal Walad, yang mana ini adalah cetakan yang saya pakai, iaitu cetakan berbahasa Arab yang dicetak oleh Darul Minhaj daripada Jeddah. Dan alasan kenapa saya memakai naskah kitab ini kerana ia adalah merupakan naskah yang ditahqiq paling dekat dengan apa yang dikehendaki oleh muallif. Hadirin wal hadirat hafizakumullah yang berada di mana jua, bagi mengikuti pengajian ini, maka bolehlah kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah membeli kitab atau buku Ayyuhal Walad yang telah diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang ada di pasaran. Dan insya-Allah pengajian ini pengajian berkitab. Semoga ketika kita mengaji, kita dapat menerusi pembacaan dari mula sampai akhir, agar supaya ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita adalah ilmu yang syamil, yang lengkap, yang menyeluruh dan cukup untuk kita supaya dapat merenungi setiap kalimah-kalimah yang indah daripada Imam Ghazali dan menusuk di dalam kalbu kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, meninggal tahun 505 Hijriah atau bersamaan dengan 1111 miladi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ini bukan calang-calang ulama, bukan calang-calang orang, bukan calang-calang tokoh. Beliau telah menerangi umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dari hujung timur seperti kita yang ada di Nusantara ini atau alam Melayu, sampailah ke hujung barat seperti Maghribi, Andalusia, Mauritania, juga pada hari ini sampai ke benua Afrika, benua Amerika, dan juga institusi-institusi orientalis yang ada di barat sana. Kerana apa? Imam Al-Ghazali dianggap sebagai seorang mujaddid, seorang tokoh yang mana kitabnya telah dapat memberi penerangan, memberi sinaran kepada umat Islam, sehinggakan umat Islam berada di jalan yang lurus, berada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, misalnya kita yang ada di tanah Melayu ini atau di alam Melayu, sejak awal Islam masuk di dalam atau di daerah ini, maka kitab-kitab Imam Ghazali telah menjadi panduan bagi kita semua. Misalnya, salah seorang wali 9 atau wali songo yang ada di
di Pulau Jawa yang bernama Sunan Bonang yang terkenal. Beliau memiliki sebuah kitab di dalam pembicaraan ilmu akidah. Dalam kitab ini, apa yang dikatakan atau disebut oleh Sunan Bonang di dalam kitab tersebut, bahawa beliau menyusun kitab ini, iaitu kitab Primbon Bonang, berdasarkan pada dua kitab sumber. Yang pertama adalah At-Tamhid karangan As-Sulami atau As-Silmi, dan yang kedua adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga ulama-ulama yang ada di alam Melayu sangat menjunjung tinggi Imam Al-Ghazali. Buktinya, secara akidah kita yang ada di alam Melayu ini mengikuti apa yang telah dimanhajkan atau digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab akidah-akidahnya atau kitab-kitab akidahnya, iaitu akidah mengikuti manhaj Asy'ariyah atau Abul Hasan Al-Asy'ari. Secara fiqahnya mengikut mazhab Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan secara tasawuf iaitu mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Maka dari sinilah kita di alam Melayu tegas bahawa Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang menjadi rujukan atau sumber rujukan kita umat Islam di alam yang mulia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan kitab yang berada di depan tuan-tuan dan puan-puan ini, yang insya-Allah kita harapkan untuk dapat menghatamkan kitab ini, adalah merupakan sebuah kitab yang mana beliau tulis sebagai suatu risalah ataupun surat seperti apa yang diminta oleh murid beliau. Maka beliau menulisnya untuk dihadiahkan kepada murid beliau. Dan boleh diibaratkan bahawa kitab ini adalah sebuah kitab nasihat kepada penuntut ilmu. Sebab itu ada yang memasukkan kitab ini sebagai kitab dalam ilmu tasawuf kerana isinya berkaitan tentang beberapa inti daripada tujuan hidup kita sebagai seorang salik, sebagai seorang penuntut. Dan juga yang kedua, isi di dalam kitab ini adalah merupakan nasihat-nasihat kepada para penuntut. Dan oleh sebab itu dia juga merupakan kitab akhlak atau kitab tips bagi seorang penuntut ilmu. Maka kitab Ayyuhal Walad ini sudah lazim, terutamanya di pondok-pondok, di madrasah, di institusi-institusi pendidikan, merupakan sebuah kitab awal kepada kita semua dalam meneruskan perjalanan kita sebagai penuntut ilmu. Seperti apa yang kami lakukan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ada beberapa fakulti yang mana kita membuka kitab Ayyuhal Walad dari bahasa Arab dan juga terjemahan bahasa Inggeris untuk dibacakan dan direnungi dan dipelajari kepada para penuntut atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, agar supaya di mana pun fakulti mereka menuntut dan jenis apapun ilmu yang mereka tuntut, jangan lupa bahawa kita sebagai penuntut ilmu ada adab dan ada akhlak, serta bagaimana tips untuk menjadi seorang insan yang berguna di sisi Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kitab Ayyuhal Walad yang akan saya bacakan ini tidak lain tidak bukan adalah suatu kitab yang sangat terkenal di dalam dunia Islam. Buktinya manuskripnya terdapat di merata dunia. Sama ada di negara-negara yang berada di Teluk atau di Hijaz, begitu juga di Mesir, di Zaitunah ataupun di Tunisia, di Algeria, di Madinah atau perpustakaan-perpustakaan yang kaya dengan manuskrip di Algeria, dan juga di Maghribi, iaitu tempat atau hujung barat umat Islam. Dan juga terdapat beberapa komentari ataupun syarah yang telah dikarang oleh ulama, seperti syarah yang saya jadikan panduan dalam memahami kalam Imam Al-Ghazali, merupakan syarah Ayyuhal Walad oleh pengarang yang tidak diketahui. Kerana sudah terkenal di zaman dahulu, apabila seseorang itu mengarang kitab, mereka tidak berhasrat untuk menulis nama pengarang tersebut dengan harapan untuk tidak muncul takabur dan dengan harapan ilmunya yang disebarkan luas, bukan orangnya.
Tapi di satu sisi ulama tetap menyebut penulisan tersebut dengan harapan setiap kali kita membaca kalam ulama tersebut, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mana ia jariah, ia mengalir dari satu orang kepada orang yang lain. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, iaitu barang siapa yang melakukan suatu tradisi yang baik, maka orang tersebut mendapatkan pahala tradisi yang baik tadi. Begitu juga orang yang melakukan tradisi tersebut terus menerus. Ini yang juga dipanggil sebagai ilmu bermanfaat, ataupun dalam bentuk harta dikatakan sebagai sedekah jariah. Kalau dari segi menuntut ilmu atau melatih murid yang bermanfaat, maka waladun salihun yad'ulah, seperti anak, walaupun bukan anak yang hakiki, tapi anak murid yang majazi, yad'ulah, yang mendoakan kepada gurunya. Baik, hadirin wal hadirat hafizakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam perjalanan hidupnya dimulai sebagai seorang penuntut ilmu yang belajar di bawah bimbingan Imamul Haramain Al-Juwaini, yang setelah lulus daripada bangku Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau sangat kuat berisytighal di dalam ilmu jadal atau ilmu perdebatan. Berdebat dengan golongan Mu'tazilah, berdebat dengan golongan falasifah, berdebat dengan golongan-golongan yang ahlul fuqaha yang terlalu syadid di dalam fikih, sehingga kan menolak mazhab daripada mazhab selain mazhabnya. Maka setelah selesai daripada perdebatan ini, beliau telah masuk di dalam suatu ruang atau suatu fase di mana beliau merasa apalah gunanya kita berdebat, melainkan kita kembali kepada jalan, iaitu straight menuju kepada Allah, yang tidak lain tidak bukan jalan tersebut adalah jalan amal dan jalan bertasawuf. Maka Imam Ghazali dari sinilah terkenal dengan kitab-kitab ilmu tasawufnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Munqidh minad Dalal, dan juga kitab Ayyuhal Walad yang beliau karang untuk dihadiahkan kepada muridnya. Maka di dalam mukadimah kitab ini, Imam Al-Ghazali ataupun penulis kitab ini menuliskan pengenalan kitab Ayyuhal Walad ini. Maka kita mulakan pengajian ini dengan bacaan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pengajian ini Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, iaitu zat yang maha pemurah di dunia dan akhirat, di mana nama Allah Ar-Rahman memberi makna bahawa Allah ini sangat pemurah, merciful, yang sangat merciful, sangat pemurah, sama ada di kalangan iaitu hambanya yang mukmin seperti umat Islam yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga golongan yang bukan Islam atau golongan kufar, di mana Allah SWT tetap memberi rahmatnya di dunia ini sahaja. Oleh sebab itu kita melihat ada hamba Allah SWT di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam itu sendiri atau memusuhi Allah itu sendiri, tetap Allah berikan rahmat kepadanya kerana kebesaran, iaitu keagungan rahmat Allah SWT di dunia ini yang Allah berikan kepada mana-mana hambanya. Walau bagaimanapun, mereka tidak akan mendapat rahmat Allah di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana terputuslah rahmat Allah di akhirat, melainkan orang-orang yang beriman sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Ar-Rahim, iaitu sifat atau nama Allah SWT yang kedua adalah Ar-Rahim di dalam basmalah ini, yang menunjukkan bahawa Ar-Rahim ini lebih khusus daripada Ar-Rahman. Sifat rahmat Allah SWT ini diberikan hanya di dalam akhirat kelak, iaitu di kalangan hamba-hambanya yang beriman, yang percaya dengan Allah SWT dan Rasulnya. Maka mereka akan mendapat rahmat Allah SWT, sama ada masuk ke dalam syurga tanpa hisab, atau diringankan dalam hisabnya, dimudahkan dalam perjalanannya di sirat, atau kalau ada hambanya yang beriman dicampakkan dalam api neraka untuk disiksa dengan waktu yang sebentar, dan lalu akan dikeluarkan dan tetap akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu, dan dengannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, kami memohon pertolongan.
Alhamdu segala puji. Apabila kita berbicara tentang segala puji, maka kita kena tahu bahawa segala puji ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah pujian zat Allah Subhanahu Wa Taala kepada zatnya, atau dipanggil dengan qadim alal qadim, di mana Allah SWT memuji zatnya. Dan dapat kita baca dalam kalam Allah, dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Allah memujikan zatnya yang maha agung, yang maha esa, yang maha berkuasa dan lain-lain. Pujian yang kedua adalah qadim ala hudus, di mana zat Allah SWT yang qadim telah memuji hambanya yang baru, hambanya iaitu makhluk. Seperti Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW. Allah memuji iaitu hamba-hambanya yang soleh. Allah memuji para anbiya, Allah memuji para malaikat dan lain-lain. Pujian yang ketiga adalah pujian hadis atau hudus ala qadim, pujian makhluk kepada zat Allah SWT yang qadim. Seperti kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam tasbih kita, dalam hamdalah kita, dalam subhanallah kita, di dalam berbagai zikir-zikir kita. Dan yang keempat, hudus ala hudus, di mana kita memuji sesama makhluk, kita memuji kawan kita, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sebagai nabi yang kita cintai. Begitu juga kita memuji sekalian orang-orang yang soleh dan juga para anbiya yang lain, seperti memuji Nabi Ibrahim AS, memuji keluarga Nabi Ibrahim seperti Nabi Ishak dan Nabi Ismail, memuji para ulama, iaitu ulama-ulama yang hebat seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka inilah jenis-jenis pujian yang tidak lain tidak bukan, ia merupakan semuanya, iaitu alhamdulillah, segala puji yang 4 tadi, semuanya lillahi, dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberhaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita dapat tahu apabila kita memuji makhluk dan kita tahu dia itu makhluk, maka ketahuilah pujian tersebut tidak akan menyebabkan mengangkat derajat seorang nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, kepada derajat Allah atau pada derajat Tuhan. Kerana apa? Kita percaya dalam akidah kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, adalah sebaik-baik makhluk. Satu. Yang kedua, apabila kita memujinya, tidak lain tidak bukan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah jua. Allah yang mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah yang mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain kita memuji Allah, kerana dialah sang pencipta. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, selanjutnya Rabbil Alamin, iaitu Allah yang merupakan Tuhan ataupun Rabb yang mentadbir sekalian alam. Jadi apa? Segala sesuatu yang ada di alam ini, baik dan buruk, siang dan malam, kaya dan miskin, semuanya adalah ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, yang akan mendapatkan syurga kelak adalah hanya bagi golongan-golongan yang bertakwa. Ini adalah dalil bahawa hanya umat Islamlah yang akan diberikan ganjaran syurga di akhirat kelak. Dengan harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita sabit atau kita istiqamah dalam agama ini, istiqamah di dalam Islam, dan akhirnya ketika kita semua akan merasai mati, kullu nafsin za'iqatul maut, ketika kita merasai mati, kita berharap tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima oleh Allah, masuk ke dalam syurganya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu, adapun rahmat takzim, wassalamu dan keselamatan, ala nabihi, dicurahkan kepada nabinya, iaitu Nabi Allah SWT Muhammadin, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan juga keluarga-keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad ajma'in, seluruhnya. Lalu pembuka kitab ini menulis, i'lam, ketahuilah. Jadi dia ingin mengenalkan atau memberitahu kepada kita, i'lam, ketahuilah.
anna wahidan min talabatil mutaqaddimin, bahawa sesungguhnya seseorang minat talabati, daripada pelajar-pelajar al-mutaqaddimin yang terdahulu, lazama khidmat asy-syaikh al-imam, telah melazimi khidmat atau melazimi untuk berkhidmat kepada guru Imam Zainuddin, iaitu namanya Zainuddin Hujjatul Islam, gelarnya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini menunjukkan bahawa Syekh atau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah merupakan seorang tokoh yang membawa hujah-hujah Islam. Jadi dari perkataan ini kita dapat melihat bahawa sudah lazim budaya sebagai seorang pelajar, seorang santri, seorang murid di dalam menuntut ilmu, biasa untuk kita melazimi berkhidmat kepada guru kita. Berkhidmat kepada guru kita maksudnya kita menuntut ilmu dengan guru kita, dan kita juga menuruti dan membantu guru kita dalam mentadbir madrasah misalnya, dalam berusaha untuk menyebarkan ilmu misalnya, dan juga mana-mana kegiatan-kegiatan nashril ilmi, kegiatan-kegiatan ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah suatu adab yang memang telah turun-temurun dari sejak zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sampailah kepada zaman tabi'in dan tabi'in, sampai ke zaman Imam Al-Ghazali. Begitu juga berlaku sampai pada hari ini, terutama di kalangan para pelajar santri-santri yang berada di pondok-pondok dan madrasah-madrasah. Kita sayangnya pada hari ini telah dicuba, telah diuji dengan pemikiran-pemikiran materialistik barat, di mana seorang murid seolah-olah ketika menuntut ilmu dari gurunya, maka dia tidak ada ikatan rohani antara guru dengan murid. Apabila tidak ada ikatan rohani dengan antara guru dengan murid, maka terjadilah seperti seorang murid yang mencaci maki gurunya tanpa melihat betapa baiknya gurunya sanggup untuk menabur bakti menyebarkan ilmu kepada muridnya. Begitu juga kita dapat lihat bagaimana murid pada hari ini tidak menghormati gurunya dan meremehkan gurunya dan merasa derajat seorang murid lebih tinggi daripada gurunya. Perkara-perkara seperti ini adalah akhlak yang keji, akhlak yang tidak baik dan bukan merupakan akhlak Islam. Kita sebagai umat Islam telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya. Seperti misal, kita beri contoh kisah hadis Jibril yang terkenal, iaitu ketika datang seorang lelaki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan akan tetapi para sahabat tidak mengenalnya. Siapakah lelaki tersebut? Dan lelaki tersebut telah melakukan suatu perkara sebagai pengajaran kepada para sahabat, di mana dia datang bertemu Rasul, duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lutut bertemu lutut, dan tangannya diletak di atas paha Rasulullah SAW, dan Rasul untuk menuntut ilmu kepada atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan penuh sopan dan bertanya, "Mawal Islam?" Apakah itu Islam? Apakah itu iman? Dan apakah itu ihsan? Dan Rasulullah SAW menjawab, dan jawapan ini merupakan salah satu inti di dalam ilmu bagi umat Islam di dunia ini. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, para sahabat yang melihat perkara ini heran. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mereka kenali, dan dia bukan musafir dari luar kerana pakaiannya tidak ada kesan dia ini seorang musafir. Tapi dia datang duduk bersama Rasul, lutut bertemu lutut, dengan harapan agar supaya mendapatkan cahaya ilmu daripada Rasulullah SAW dengan penuh adab, iaitu duduk antara lutut bertemu lutut, iaitu duduk dengan kaki lipat, penuh adab di depan Rasulullah SAW. Maka dari sini kita dapat lihat bagaimana contoh hadis, yang mana hadis ini hadis Jibril mengajarkan kepada para sahabat adab menuntut ilmu, dan diikuti oleh para sahabat bagaimana mereka menghormati guru mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada hari ini kita umat Islam telah menjadi terlalu barat, terlalu moden, terlalu materialistik, sehingga melihat guru ini hanya sebagai sebuah profesi
yang mana dia tidak ada mana-mana derajat, tidak ada mana-mana kehormatan secara rohani. Walhal para sahabat Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyebutkan bahawa ilmu ini kalau dihargakan satu huruf ni seperti 1000 dinar. Maka setiap ilmu yang diajarkan oleh guru kepada murid tidak dapat kita nilai dengan harta, tapi kita nilai dengan kehormatan kita kepada guru tersebut. Satu. Yang kedua, kita menganggap bahawa guru kita ini sebagai sumber ilmu. Di mana apabila inilah sumber ilmu, apa yang kita rasa sebagai seorang murid, tanpa guru kita, kita tidak akan berada di makanah di tempat seperti ini. Maka kita hormat guru kita seperti kita hormat ibu bapa kita, kerana dialah ibu bapa kita dalam hal rohani, walaupun ibu bapa kita adalah ibu bapa dalam hal biologi, fizikal. Tanpa mereka kita tak wujud, dan tanpa guru kita pada hari ini tidak akan berada di mana kita sedang berada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Atas alasan itu lazama khidmat asy-syaikh, maka murid ini melazimi berkhidmat kepada gurunya, iaitu Hujjatul Islam bernama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang mana beliau adalah tokoh yang kita sayangi dan kita cintai semua. Washtaghala bitahsili, yang mana murid ini berusaha berisytighal dengan untuk menghasilkan ilmu. Wa qira'atil ilmi alaihi, dan mengaji ilmu. Dia membaca kitab, membaca ilmu di depan gurunya, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Inilah murid. Hatta jama'a min daqaiqil ulum, sampai murid ini bukan calang-calang murid. Dia mestilah murid yang sudah melazimi dalam waktu yang lama. Kerana hatta jama'a, sehingga dia telah mengumpulkan daripada Imam Ghazali ini, mengumpulkan min daqaiqil ilmi, beberapa ilmu-ilmu yang halus. Maksudnya ilmu-ilmu yang susah, yang tidak mungkin kita dapat melainkan kita berguru. Seperti rahsia-rahsia Al-Quran. Bagaimana kita ingin tahu rahsia-rahsia Al-Quran? Kita membaca tafsir, kita dapat tafsir tersebut. Akan tapi di sebalik ayat Al-Quran ini memiliki banyak rahsia-rahsia lagi. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengarang kitab bernama Jawahirul Quran, Mutiara Al-Quran. Bagaimana terdapat rahsia-rahsia di dalam ayat-ayat tersebut yang kalau direnungkan kita akan iaitu terbuka hati kita untuk memahami rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Min daqaiqil ulumi wastakmala fadailan nafsi, dan dia pun telah menyempurnakan fadailan nafsi, iaitu keutamaan pada jiwa dia, iaitu keutamaan pada diri dia. Summa innahu tafakkara, lalu akhirnya dia pun berfikir, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsihi, tentang diri dia. Dia berfikir ada diri dia, tentang jiwa dia. Wa khatara ala balihi, dan akhirnya terlintas di dalam hatinya, faqala, dan dia berkata. Maka berkatalah dia, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sesungguhnya aku telah membaca bermacam-macam jenis ilmu. Wasaraftu ray'ana umri, dan aku dah menghabiskan kebanyakan umurku ala ta'allumiha, untuk menuntut ilmu-ilmu tadi. Wa jam'iha, dan untuk mengumpulkan ilmu-ilmu tadi. Dikatakan seperti ini. Wal ana yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan. Sekarang sebaiknya untuk aku mengetahui ilmu yang mana sebenarnya dapat memberi manfaat kepadaku besok. Inilah orang-orang yang berfikir tentang diri dia. Jadi bukan hanya urusan duniawi yang sekejap. Tak. Dia berfikir tentang diri dia. Dia tahu hidup dia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang mana yang dapat memberi manfaat pada diri dia dan di akhirat kelak. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar ilmu untuk mencuri misalnya,
Mungkin ilmu tersebut memberi manfaat tuan-tuan dan puan-puan di dunia ini untuk mencuri harta orang. Tapi kerana perbuatan mencuri itu adalah haram, dibenci oleh Allah Subhanahu Taala, akan dihukum pelakunya sama ada di dunia ataupun di akhirat, maka ketahuilah ilmu mencuri itu tidak akan sama sekali memberi manfaat kepada tuan-tuan di akhirat kelak. Sebab itu dia kata yanfa'uni ghadan besok itu di akhirat kelak. Maka ilmu mencuri ini bukan ilmu yang bermanfaat. Mempelajarinya haram. Kecuali polis mempelajarinya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara orang-orang atau pencuri itu mencuri. Kerana tanpa mengetahui rahsia tersebut, bagaimana kita nak menangkap orang tersebut. Seperti halnya ahli IT yang bekerja dengan kerajaan, yang bekerja dengan pihak berwajib seperti polis, yang mana mereka ada bahagian cyber, mempelajari cara-cara melakukan hack, mempelajari cara-cara orang menipu, fraud, untuk supaya mengetahui atau mengejar pencuri-pencuri maya tadi. Ini adalah kes lain. Kerana tujuan dia adalah untuk islahul mujtama', memperbaiki ijtima', memperbaiki komuniti. Sedangkan kita yang tidak ada urusan dengan perkara tersebut, maka buat apa kita menghabiskan umur kita untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut? Justru ilmu tersebut akan menyebabkan kita tergoda untuk melakukan perkara yang mungkarat, iaitu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, dan akan diazab di akhirat kelak. Maka pelajar ini pula berbicara tentang ilmu mana yang sebenarnya dapat memberi manfaat kepadanya. Begitu juga dalam ilmu yang dipelajari di madrasahnya. Misalnya ada orang mempelajari ilmu falsafat. Apakah ilmu falsafat itu diperlukan? Mungkin bagi orang-orang ulama-ulama yang bertujuan untuk mengetahui hujah-hujah ahli falsafah, sehinggakan mereka dapat membenteng akidah Islam itu sendiri, maka tentulah mempelajarinya adalah suatu yang fardu kifayah dengan tujuan untuk melindungi akidah sendiri. Akan tapi kalau orang yang ingin hanya belajar kerana ini ilmu falsafah, yang mana dengan mempelajari falsafah ini saya boleh meruntuhkan umat Islam, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang diharamkan untuk dipelajari kerana niatnya adalah tidak benar. Dan jelas ilmu tadi tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Orang yang mempelajari ilmu falsafah tadi dengan tujuan untuk mengetahui lawan, hukum dia fardu kifayah. Maka manfaatnya adalah berata atas sekisar tentang bagaimana kita menjawab mukhalif. Lalu dia berkata wa yu'annisuni, iaitu dan perkara yang dapat membuatkan aku rasa bahagia fi qabri, di kuburanku nanti. Ilmu apa yang membuatkan kita bahagia? Kalau kita terlalu sibuk dengan ilmu pergaduhan, ilmu jidal, apakah ia dapat memberi kita ketenangan di kuburan nanti? Yang jelas, ilmu yang dapat memberikan ketenangan kita di kubur nanti adalah ilmu yang berkaitan dengan amal kita, ilmu yang berkaitan tentang jiwa kita, ilmu yang berkaitan tentang keikhlasan, tentang kekhusyuan, dan ilmu yang dapat membawa kita menjadi umat yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh sebab itulah kita mempelajari ilmu tasawuf. Kerana apa kita mempelajari ilmu tasawuf? Kerana ilmu tersebut pertama membersihkan diri ini dari segala penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang buruk. Dipanggil dengan takhalli anir radha'il, membersihkan dari segala perkara-perkara yang kotor. Dalam ilmu tasawuf, peringkat selanjutnya tahalli bil fadail, iaitu apa? Kita menghiaskan diri kita dengan segala perkara-perkara yang fadilah, yang baik. Ini dipanggil dengan al-fadail. Seperti solat sunat, berzikir, berwirid, membaca hizib, menghiaskan hari-harinya dengan berselawat, sama ada dengan kalam nasar maupun kalam syi'ir,
Kalam nathar iaitu kalam yang bukan berbentuk syair atau berbentuk qasidah ataupun berselawat dengan berbentuk qasidah, sebagai representatif dan cara kita untuk kekal mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabbahu. Seseorang adalah bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta dengan baginda Rasul, maka kita akan bersama dengan baginda Rasul di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka dengan takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadail, kita dapat merasakan kebahagiaan di kubur kita nanti. Dimudahkan di kubur kita nanti. Dan ini tidak boleh kita dapatkan melainkan kita menuntut ilmu tasawuf. Kerana apa? Bagaimana seseorang yang ada penyakit hati dapat mengubati penyakit hatinya melainkan dia mencari ilmu atau mencari seorang doktor atau dipanggil guru di dalam ilmu tasawuf untuk belajar menyucikan hati. Ibaratnya hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan sakit kaki atau kena musibah, demam dan lainnya, kepada siapa kita cari? Maka kita akan mencari doktor perubatan untuk meminta prescription supaya kita dapat membeli ubat dan makan ubat untuk menuju kesihatan. Misalnya. Maka orang yang ada sakit hati, bagaimana ia ingin membersihkan jiwanya? Melainkan dia mencari guru yang guru itu mahir di dalam membersihkan jiwa seseorang itu, atau mahir di dalam memberi nasihat supaya murid tersebut tahu apa yang dia patut lakukan. Taujihul fikri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bayangkan pada hari ini, apabila seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, berebut-rebut kita menganggap kita kena mencari seorang psikiatrik, iaitu seorang yang ahli pakar sakit jiwa. Ketahuilah di dalam Islam sebenarnya sudah ada budaya dalam Islam bahawa seseorang yang memiliki gangguan rohani, merasa hatinya penuh dengan dosa, merasa hatinya selalu mengata orang lain, ghaibah, tidak puas hati dan lain-lain, maka dia dituntut untuk mencari seorang guru, mursyid yang dapat menunjukkan kepada dia, inilah beberapa penyakit-penyakit hati yang engkau wajib bersihkan. Macam mana cara untuk membersihkannya, wahai syekh? Maka syekh tersebut akan mengajarkan, mungkin dengan membaca wirid, mungkin dengan berpuasa. Misalnya orang tersebut datang bertemu syekh, saya teringin nak kahwin tapi saya tak ada duit dan tak ada calon. Maka syekhnya akan jawab, engkau sebaiknya berpuasa setiap hari, atau puasa satu hari puasa satu hari tidak, untuk mengendurkan syahwatnya. Mungkin orang tersebut datang kata bahawa aku susah untuk solat khusyuk, seperti bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun aku beribadah, aku tidak merasa kenikmatan ibadah tersebut, dan aku buat ni hanya sebagai lulus syarat. Bagaimana supaya aku ada rasa manisnya ibadah, kerana aku takut kalau hanya seperti ini diri aku, suatu saat aku mungkin terjatuh dalam lembah murtad, na'udzubillah min zalik. Maka mungkin guru tersebut akan memberi nasihat. Okey, caranya adalah dengan berzikir, menyebut ini sebanyak berapa ratus kali, berapa ribu kali sehari, atau membaca ayat Al-Quran yang ini dan ini. Atau setiap hari engkau melazimi wirid-wirid tertentu seperti Hizib Nasr, seperti Hizib Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ahli fiqh yang terkenal. Maka dengan amalan tersebut dapat membantu. Begitu juga orang yang dia ingin percaya kepada Nabi Muhammad tapi dia memiliki merasa keraguan. Mungkin kerana dia belum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru mursyid tersebut memberinya kitab-kitab salawat seperti kitab Dalailul Khairat yang dibaca setiap hari. Setiap hari dengan harapan salawat-salawat tadi akan menunjukkan kebesaran dan kehebatan dan keagungan sebaik-baik makhluk Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah beberapa
cara dan beberapa budaya yang memang umat Islam sudah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi sampai pada hari ini, di mana kita apabila seorang murid memiliki kerisauan akan mencari guru untuk bertanya, dan inilah yang terjadi kepada murid tersebut. Lalu dia berkata, wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukahu, iaitu dan ilmu yang mana yang tidak akan bermanfaat sehingga aku akan meninggalkan ilmu tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kamu min ilmin, daripada ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini adalah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastamarrat lahu hadhil fikrah. Berteruslah pemikiran ini hatta kataba, sehingga dia pun menulis sepucuk surat ila hadrati syaihi, kepada gurunya, iaitu Imam Hujjatul Islam, iaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Kerana itu gurunya. Seperti murid saya datang bertemu saya, Ustaz, saya dah habis degree, saya nak sambung master. Dekat mana yang sesuai untuk saya sambung master? Ilmu apa, pelajaran apa, takhasus apa yang baik untuk saya? Maka seorang guru, dia tahu murid dia. Bila dia tahu muridnya, maka dia akan kata, oh mungkin sebaiknya tuan atau adik atau pelajar ini, santri ini mengambil takhasus ini. Masuk mungkin di UIA, masuk di IRK, iaitu ilmu Islamic Revealed Knowledge, IRK Islamic Revealed Knowledge, atau ilmu wahyu, fakulti ilmu wahyu. Maka bolehlah ambil, kalau engkau ni yang aku lihat seorang yang pakar di dalam ilmu usuluddin, maka masuklah jabatan usuluddin. Mungkin ada orang terlihat dia itu mahir di dalam ilmu hadis, maka masuklah ilmu hadis. Mungkin ada orang itu memang dia itu pakar dan mahir di dalam ilmu fiqh, maka masuklah di fakulti fiqh misalnya. Maka ini biasa, murid tersebut pun menghantar sepucuk surat kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, istiftaan, kerana memohon atau meminta fatwa daripada gurunya. Wasa'ala anhu, dan bertanya daripadanya masailah, beberapa masalah. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan dia juga meminta daripadanya, meminta juga sekalinya daripadanya nasihat, iaitu nasihat, wa du'aan, dan juga doa daripada guru beliau, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalaulah saya ini hidup di zaman Imam Al-Ghazali, nescaya saya akan menulis surat juga memohon, ya Imam Al-Ghazali, apakah nasihat engkau kepada hamba yang daif ini, supaya dengan nasihatmu ini aku akan pegang. Itu misalnya. Begitu juga seperti kami ketika berada di pondok dahulu, meminta nasihat kepada guru-guru kami di pondok, terutama kiai kami, apakah sepatutnya atau sebaiknya aku berisytighal dan takhasus. Okey, dalam kondisi seperti ini, apa yang baik untuk aku lakukan? Dengan bantuan dan petunjuk dari guru ini, aku pegang dengan harapan ilmu yang aku dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini berbeza dengan seorang santri atau seorang murid yang menuntut ilmu di madrasah, di pondoknya, dapat ilmu dari gurunya, dan ketika dia keluar, dia merasa dia hebat, sehingga kan gurunya menasihati dia, tak perlulah melakukan seperti ini, kan tak baik buat macam ni. Dan dia jawab, ilmu aku dah banyak, buat apa aku nak dengar kata engkau? Lebih baik aku ini tentukan nasib aku dengan ilmu yang telah aku ada, tak perlu kepada nasihat engkau. Kerana ilmu aku dah lebih menggunung daripada engkau. Aku dah mengkritik, berani mengkritik ulama', mengkritik ulama Islam, mengkritik perkara-perkara yang lain.
siapa engkau ingin mengatur aku? Nampak bila dia rasa seperti itu, muncul lahir sifat takabur yang menyebabkan dia terputus hubungan antara guru dengan murid kerana merasa dia lebih hebat dari gurunya. Kerana apa? Dia merasa dia ini buat untuk ilmu dengan nama ilmu. Dia lupa kemungkinan ada ilmu yang belum dia rasa, iaitu ilmu garam atau masinnya orang yang ada ilmu. Bila orang ada ilmu, takabur itu muncul. Kalau dia tidak ada guru yang menuntunnya, maka kesombongan akan mengalahkan ilmunya. Mulalah mencaci maki ulama. Mulalah mencaci maki orang lain. Mulalah kesombongan. Mulalah takabur dan lain-lain. Akan tapi kalau dia berada dan masih ada hubungan kasih sayang dengan gurunya, segunung pun ilmunya, dia merasa dia ini orang yang jahil. So kalau guru dia memberi nasihat, tak payahlah buat macam ni. Kan macam ni je cukuplah. Misalnya, kita nak kritik bukan tak boleh kritik. Tapi sebaiknya kita kritik dengan cara yang betul, dengan adab yang baik. Mungkin kita berbeza, tak perlulah kita menghina zat seseorang. Tak perlulah kita menglabel seseorang. Cukuplah mungkin kita beri pandangan. Menurut saya mungkin yang sesuai macam ni kot. Misalnya menawarkan suatu pemikiran. Dan ini adalah cara bagaimana kita bersohbah, adanya guru kepada dengan murid. Sehingga kan murid tersebut pun dengar betul-betul kata guru saya. Adapun ilmu sebanyak ini, mungkin hari ini kita rasa ada ilmu. Lepas 10 tahun kita mengajar, kita menelusuri ilmu, dengan berdiri sendiri kita akan rasa apa rasanya apabila setelah itu kita mengetahui ilmu yang ternyata dulu yang aku rasa sombong ini tidak bermanfaat bagi diriku. Bagaimana rasanya apabila kita pula menjadi guru? Contoh dia, kita ada murid yang tidak menghormati gurunya, memburukkan gurunya, mentertawakan gurunya di belakang gurunya. Bagaimana rasa murid tersebut bila dia jadi guru nanti? Inilah pentingnya sohbah antara murid dengan guru seperti yang dilakukan oleh murid Imam Al-Ghazali ini. Menariknya, qala wa in kana musannafatu syaikhi kal ihya. Malah murid ini berkata, walaupun adanya karangan-karangan guruku seperti kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi dan selainnya, tashtamilu sudah mengandung ala jawabi masaili, beberapa jawapan terhadap soalan-soalan atau masalah-masalahku. Lakin maksudi, akan tapi maksud aku, an ayyaktuba asyaikhu, supaya syekh itu menulis sebuah nasihat, hajati segala hajatku, fi waraqatin, di atas sepucuk surat atau kertas, takunu ma'i muddat hayati, yang aku jadikan kertas itu seluruh atau sepanjang hidupku bersama aku. Jadi kemana-mana aku pergi, aku akan pegang kertas tersebut, menunjukkan kecintaan dia sebagai murid kepada gurunya. Ibarat dia macam inilah tuan-tuan. Apa kita rasa bila kita menuntut ilmu dengan ulama besar di negara Arab misalnya, di Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Qarawiyyin, di Zaitunah. Lalu guru yang besar tadi, Syekhul Azhar misalnya, mengambil kertas putih menulis, engkau sebagai murid, aku anggap sebagai seorang murid yang telah mencapai derajat ilmu yang mencukupi untuk mengajar manusia yang lain. Dan aku nasihatkan engkau untuk sentiasa berpegang pada landasan syariat. Misalnya, lalu dia tanda tangan, cucuk. Kita yang pegang kertas tersebut akan menjaganya. Masuk di dalam plastik supaya ia tak rosak. Kalau kita jadi syekh yang besar, lepas tu kita meninggal, maka murid-murid kita akan mengambil tulisan tadi, melihat ini pengiktirafan kepada grand syekh kita, guru kepada guru kita. Dan kita abadikan kertas tersebut. Seperti kisah yang ada di University Oxford, kalau tuan-tuan pergi ke suatu museum, iaitu museum sains. Ada dia bukan sains, means sains keilmuan. Science and history. History science, ada satu museum.
Di mana di situ ada quotation ataupun perkiraan fizik yang ditulis oleh Albert Einstein ketika dia melawat University of Oxford, yang mana di papan tersebut telah diabadikan, dipotong dan disimpan di muzium tersebut, ditutup dengan rapi supaya tulisan itu tidak luntur dan tidak jatuh dan tidak hilang kerana ditulis pakai kapur. Dan yang menarik, itu juga diambil gambar dan dijadikan postcard. Inilah bukti bahawa ada tokoh besar pernah melawat University Oxford, dan ini adalah kiraan-kiraan fiziknya kerana beliau ahli fizik yang mana diabadikan di muzium tersebut. Maka bagaimana kita sebagai murid? Juga kita ingin seperti murid ini, ingin memiliki suatu perkara yang diabadikan dari guru kita, yang kita jadikan tulisan tersebut sebagai pelita bagi kita. Pelita penuntut, di mana kita berjalan, kita membawa pelita tadi supaya kita tidak terpesong daripada apa yang didoakan oleh guru kita kepada kita. Ini yang dilakukan oleh murid ini. Lalu dia berkata, wa a'malu bima fiha, dan aku akan beramal dengan apa yang tertulis di dalam kertas tadi, muddata umri, sepanjang umurku, insya-Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fakataba asy-syaikhu al-imamu hadhihi risalata. Akhirnya guru ini pun iaitu Imam Ghazali menulis suatu risalah fi jawabihi, untuk menjawab murid ini. Imam Ghazali jawab balik kepada murid dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah surat atau kitab Ayyuhal Walad, merupakan jawapan Imam Ghazali kepada muridnya yang diabadikan. Dan tuan-tuan akan terkejut bagaimana tegasnya Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Bagaimana Imam Al-Ghazali seorang guru yang memang backhand. Kalau saya kata macam tu, backhand bukan dengan makna apa caci maki ke apa, bukan. Tapi backhand dalam erti tegas untuk mengajar muridnya, biar muridnya betul-betul menjadi seorang murid yang salik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pemurah di akhirat sahaja. I'lam, ketahuilah, ayyuhal waladu, oh anak, anakku lah. Kerana apa? Guru kita seperti ayah kita. Sebab itu, kita memanggil kadang-kadang guru kita dengan walid, syekh, yani abi, misalnya ni. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Wal muhibbu al-azizu, dan yang mencintai yang aziz. Atalallahu baqa'aka, dia mendoai murid, semoga Allah memanjangkan ketetapanmu, bita'atihi, iaitu umurmu, dipanjangkan umurmu, baki, iaitu bakal ketetapan umurmu, bita'atihi, dengan sentiasa mentaati siapa? Iaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan engkau berjalan bersamanya menuju jalan mencintai, iaitu jalan kekasih-kekasihnya. Engkau berjalan bika, dengan dirimu, sabila ahibbaihi, iaitu jalan kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan para aulia. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'adinir risalati alaihi salatu wassalam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Imam Ghazali tegur dia. Anna mansyuran nasihat, sesungguhnya nasihat yang telah disebarkan itu semua telah tertulis cantik di dalam khazanah wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dalam hadis-hadis dah penuh dah nasihat tersebut. So apa lagi yang kau nak? In kana qad balaghaka minhu nasihah, kalaulah apa yang telah terdapat dalam nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya makhluk, nasihat-nasihat dia telah sampai kepadamu. In kana qad balaghaka, dah sampai kepadamu. Fa ayyu hajatin laka fi nasihati, yang kau duk terhegeh-hegeh nak cari nasihat daripada aku, buat apa? Kan ada Nabi Muhammad punya hadis, dah cukup lah, tak payahlah kepada aku. Kalau hari ini
kita tegur murid kita. Ustaz, saya nak ngaji kitab ni, boleh tak Ustaz? Buat apalah kau nak mengaji dengan aku? Kau pergilah baca sendiri, kau dah halim. Salah dia kalau ada murid kata macam tu. Murid-murid pun, Ustaz apa ni? Minta ngaji tak nak ngajar, tak apalah. Aku tak naklah jadikan dia Ustaz. Terus lari. Tapi murid ini bukan macam tu. Dia tahu bila gurunya tegur dia, sebenarnya dia ingin mengajarkan, mendidik jiwa muridnya sebagai murid yang tahan banting. Tahan banting tu maksudnya lasak, yang kuat. Kerana apa? Bayangkan apabila gurunya sudah meninggal, maka dia akan mengganti posisi gurunya sebagai guru kepada umat yang datang setelahnya. Dan dia akan merasakan bagaimana susahnya mendidik murid pada hari ini. Kalau waktu hari itu sahaja sudah seperti itu, lebih-lebih lagi hari ini, kita nak suruh murid kita hafal pun susah. Nak suruh murid kita hafal, tak wajib pun, tak suruh hafal pun. Ni tak suruh hafal pun, kenapa cikgu nak suruh hafal? Boleh komplain. Misalnya dia. Ini yang terjadi. Wa in lam tablughka, kalaulah risalah tadi, wahyu Rasulullah SAW tadi tidak sampai kepada engkau, hadis itu tidak sampai kepada engkau, pengajaran dan nasihat itu tidak sampai kepada engkau, fakulli, maka katakan pada aku sekarang. Tell me, bagi tahu aku sekarang. Madza hassalta fi hadhihi sinin? Apa yang kau mengaji daripada aku selama ni, yang kau dapat daripada tahun-tahun yang dah lama kau mengaji belajar dengan aku al-madiyah, iaitu tahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun kau mengaji dengan aku, apa yang kau dapat sebenarnya? Aku nak tanya, apa yang kau dapat? Apa ilmu yang kau dapat? Bagi tahu. Ini dia nak bagi tahu kat murid dia. Bagaimana muridnya tetap teguh menjadikan guru ini sebagai guru yang aku akan dapat. Jadi apa Imam Al-Ghazali rahimahullah, pertama sekali yang dia lakukan adalah dia tegur murid dia. Dia tegur murid dia. Sepatutnya engkau sebagai seorang murid yang dah menuntut ilmu yang banyak, engkau dah tahu dah nasihat-nasihat tersebut sama ada daripada wahyu-wahyu Rasulullah SAW, daripada hadis-hadisnya yang mulia, daripada sunnah-sunnahnya yang suci, dan begitu juga syarahan-syarahan aku yang daif ini yang telah kau dapat dan kau ngaji dengan aku bertahun-tahun, yang kau dah tahu dah ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi kau masih nak tanya kepada aku, masih nak minta aku tulis, masih nak aku lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Inilah contoh sohbah murid kepada guru dan bagaimana Imam Al-Ghazali mengajarkan muridnya dengan tegas. Imam Al-Ghazali tidak berharap dengan murid yang banyak. Bukan seperti orang hari ini ingin membina madrasah, ingin murid beribu-ribu, ingin berbondong-bondong murid supaya mengaji dengan dia, dan dia bangga dengan banyaknya murid. Tapi Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh yang walaupun murid dia satu atau dua orang, biarlah dua atau satu ini menjadi lampu yang menerangi seluruh dunia ini, menjadi cahaya yang menerangi seluruh dunia atau seluruh umat Islam. Inilah yang dipanggil dengan ilmu yang bermanfaat. Ada 1 juta murid, tapi tidak ada satu pun daripada 1 juta murid tadi memiliki ilmu yang bermanfaat, tidak dapat jadi lampu, hanya memanfaatkan lampu gurunya, maka bermanfaat bagi dia, tapi tidak akan teruskan ilmu kepada orang yang datang setelahnya. Sebab itu guru-guru, iaitu para ulama, ketika mereka mengajarkan ilmu kepada muridnya, ada satu janib, satu sisi yang paling penting seorang guru dididik oleh guru sebelumnya dan dipegang terus-menerus, iaitu apa? Ma yakhruju minal qalbi yaqa'u fil qalbi. Apa yang keluar daripada hati dia akan lekat pada hati. Dan ketika murid tersebut tidak dapat menghormati guru yang seperti ini, maka ketahuilah tidak ada guna kita menjadikan dia sebagai murid. Kerana apa? Dia hanya akan menyusahkan kita di dalam perjalanan pendidikan kita atau perjalanan taklim kita, pengajaran kita kepada murid, dan dia justru akan menjadi fitnah kepada kita. Biarlah dia mencari guru yang lain. Kita tidak perlu memiliki murid seperti ini. Kerana apa? Nak tak nak, seorang guru juga seorang manusia yang mana dia ada harapan dan dia ada doa.
Dan seorang murid ketika menuntut ilmu dari gurunya, maka dia juga ada cita-cita dan dia juga ada harapan, iaitu harapan yang paling penting untuk kita tanamkan adalah harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebelum kita masuk kepada nasihat yang nasihat inti daripada Imam Al-Ghazali, mungkin kita akan berhenti pengajian kita pada hari ini di sini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang belum memiliki kitab boleh segera membeli kitab, sama ada dalam bahasa Melayu atau bagi yang tahu bahasa Arab boleh buka dalam bahasa Arab. Yang faham bahasa Melayu tapi tidak membaca bahasa Melayu boleh beli dalam terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Misalnya kitab ini, cetakan atau terjemahan bahasa Inggeris, bolehlah merujuk terjemahan tersebut dan persiapkan diri insya-Allah pada pengajian kita yang akan datang. Mungkin sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.